Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Habibi salamun alaik, Ya Nabi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sama-sama tadi menunaikan solat maghrib bersama-sama berjemaah. Saya mengucapkan pihak hari jadual puasa Surau At-Taqwa. Sekali lagi terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada petang ini untuk sama-sama mendengar ceramah bersempena dengan Al-Hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Sulaiman. Bagi pihak hari jadual puasa, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Amir Nazir Ibu Dia Kampung Hari Raya yang ada bersama-sama kita pada malam ini, dan juga rakan-rakan kita daripada surau-surau yang berdekatan. Kita juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Untuk makluman tuan-tuan, ustaz kita pada malam ini, sebanyak saya ingin menyampaikanlah biodatanya supaya kita sama-sama kenal. Ini ustaz ini berasal daripada Kajang Selangor, bersekolah dulu daripada Sambil Langat dengan kelulusan ijazah sarjana muda Al-Azhar di dalam bidang syariah Islamiah. Kemudian beliau menyambung ke pengajiannya untuk pengajian master di UNM dalam pendidikan Islam, dan sekarang bertugas di Sekolah Menengah Agama Mawib pada Seri Permaisuri Keras. Jadi pada malam ini kita akan mendengar ceramah daripada Ustaz. Sama-samalah kita dapat iktibar daripada apa yang akan disampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan majlis kita, marilah sama-sama kita membaca dengan kitab Syekh dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbi, ya Mustaqim. Alhamdulillah, an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamhidul khair amma ba'du. Alhamdulillah yang berbahagia,
Tuan Pengusi, Tuan Timbalan Pengusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, dan seluruh SOF Jabatan Kuasa Surau, dan tak lupa kepada Tuan Nazir kita, Tuan Haji Amir, kepada Masjid Kudiang, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, para tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini, dapat sama-sama kita menjalankan program yang dirancang oleh pihak surau. Tahniah diucapkan kepada pihak surau kerana berjaya mengadakan suatu program ilmiah sempena kita menyambut sambutan tahun baru Hijrah 1444. Tahun telah berlalu peristiwa Hijrah itu, tapi masih lagi kita ulang-ulang saban tahun untuk kasih kita kepada baginda Nabi SAW, khususnya untuk generasi muda tuan. Kita alhamdulillah di Malaysia ni boleh kata setiap tahun apa-apa saja peristiwa-peristiwa besar dalam Islam kita akan adakan sambutan-sambutan itu. Dan ini salah satu cara untuk kita menyemarakkan rasa kasih cinta kita kepada baginda Nabi SAW, dan untuk kita menanamkan kefahaman-kefahaman, untuk kita menyedarkan masyarakat kita tentang betapa susah payah Nabi, pengorbanan Nabi dan para sahabat untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam, sehinggalah kita sama-sama mengecapi suatu nikmat yang amat mahal nilainya, lebih mahal daripada dunia dari seluruh isi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nikmat iman dan Islam ini merupakan anak kunci syurga, anak kunci. Jadi kita dah ada anak kunci tuan-tuan, tinggal belum langkah lagi. Nak buka tak boleh lagi sebab belum mati tuan. Jadi kalau nak masuk syurga syaratnya dia kena mati. Tuan-tuan sanggup? Ada orang dia takut nak mati tuan, syurga dia nak tapi mati dia nak. Itu angan-angan macam ni tuan. Jadi kunci dia ialah mesti kena mati terlebih dahulu. Tapi kita kena siapkan, kita persiapkan kesediaan bekalan-bekalan yang secukupnya dengan perjalanan yang begitu jauh. Dan salah satunya ialah kecintaan kita kepada baginda Nabi. Yang ini asbab kita boleh mendapat syafaat. Bahkan hukum mencintai Nabi dia adalah suatu kewajipan, dia bukan pilihan. Kita cinta mak ayah pun wajib, apatah lagi cinta Nabi SAW. Seperti mana Nabi menyebut dalam sebuah riwayat, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Nabi, tidak beriman seorang pun daripada kamu. Maksudnya apa? Tidak beriman di sini bukan kafir. Ulama menafsirkan maksudnya tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman seseorang daripada kamu selagi dia tidak meletakkan diri aku ini orang yang paling dicintai dalam hidup dia. Jadi letakkan orang yang paling kita cinta kasih dalam diri kita ini dalam baginda Nabi. Kata Nabi, melebihi daripada cinta kita pada mak ayah, melebihi cinta kita kepada anak pinak kita, dan melebihi cinta kita kepada sekalian manusia yang lain. Ini syarat syarat sempurna iman. Dapat iman yang sempurna, kita letakkan cinta kita kepada baginda Nabi yang pertama, kalangan makhluk lah, selepas daripada Allah Ta'ala. Jadi antara cara untuk kita tingkatkan rasa kasih cinta kita adalah kita kenal Nabi. Kita kenal usaha-usaha pengorbanan Nabi. Untuk siapa kata? Untuk kita. Apa yang kita lihat dalam sirah, kesusahan Nabi, pengorbanan Nabi, penderitaan Nabi, semuanya untuk kita, untuk umat-umat akhir zaman ini. Sebab apa? Kasih dan cinta Nabi kepada kita, Nabi terlebih dahulu mencintai kita. Kita hanya membalas. Bukan kita cinta Nabi ni, Nabi cinta tak. Nabi sebelum kita wujud, Nabi dah cinta kita, Nabi dah kasih kita. Bahkan ketika mana Nabi bangkit di akhir zaman nanti, lepas kiamat nanti tuan-tuan, di padang mahsyar, bangkit-bangkit pun mati. Nabi fikir umat, fikir kita. Jadi kita hanya membalas pada cinta Nabi SAW. Bukan kita cinta sebelah tangan dah. Jadi rugilah kita yang mencintai makhluk-makhluk yang tak boleh memberi apa-apa pertolongan kepadanya dan juga syafaat. Jadi tuan-tuan, ini antara sebab kenapa kita perlu menyemarakkan lagi majlis-majlis ilmu seumpama ini untuk kita pertingkatkan lagi kesedaran, kefahaman dan juga kasih sayang kita kepada baginda Nabi.
Jadi kita lihat tuan, tajuk yang kita nak bincang pada malam ini adalah salah satu daripada peristiwa yang besar, sehingga Sayyidina Umar meletakkan peristiwa hijrah ini sebagai asas kepada kelendar Islam. Sebab apa? Dia ada banyak peristiwa besar, antara ialah hijrah. Bahkan orang yang terlibat dengan hijrah, ada 3 peristiwa besar yang Allah Ta'ala gazetkan sesiapa yang terlibat dengan peristiwa ini, dia Allah Ta'ala jamin masuk syurga di kalangan para sahabat. Antaranya adalah peristiwa hijrah. Hijrah dengan Nabi, tapi dengan keikhlasan. Jadi biasa kita dengar hadis, kalau dalam kitab Matan Al-Fahim Imam An-Nawawi diletakkan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis ini diucapkan dengan hijrah, dalam peristiwa hijrah. Setiap amalan itu dia bergantung pada niat. Kata Nabi, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang berhijrah, niat dia kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Dia akan dapat ganjaran pahala seperti mana yang Allah Ta'ala keluarkan. Tapi Nabi kata, wa man kana hijratuhu lid dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah untuk dapatkan kepentingan dunia ataupun untuk perempuan yang dia nak nikah, dia akan dapat seperti mana yang dia nak, setakat itu sahaja. Jadi Nabi nak tegur yang peristiwa salah seorang daripada rombongan hijrah itu yang dihijrah bukan kerana Allah dan Rasul, tapi sebab ikut kekasih dia, ikut awet dia tu. Ada lagi hijrah Ummu Qais. Jadi dia hijrah sebab kekasihnya, bukan sebab Allah Ta'ala. Jadi Nabi tegur, betul tak niat. Dia telah buat satu benda yang sangat besar sehingga Allah Ta'ala boleh jamin untuk masuk syurga, tapi dibuat bukan kerana Allah. Itu terkeluar daripada janji ataupun jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang pertama hijrah, peristiwa hijrah, peristiwa yang besar sehingga Allah Ta'ala gazetkan golongan yang hijrah muhajirin ini, Allah Ta'ala jamin syurga. Yang kedua, ahli Badar, peperangan yang pertama, dan yang ketiga yang terlibat dengan peristiwa Hudaybiyah. Jadi tiga peristiwa yang besar tuan. Jadi hijrah ni adalah satu peristiwa yang besar. Sebab apa? Sebab dia adalah titik permulaan kepada kejayaan Islam. Seperti mana kita maklum, fasa dakwah Nabi ni dia ada dua peringkat. Yang pertama, dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun. Itu pun bahagi pecah lagi dua fasa, dua peringkat. 3 tahun yang pertama secara sir, secara rahsia, secara sembunyi-sembunyi. Kemudian lepas 3 tahun itu dah ada sedikit kekuatan, dah ramai masuk Islam, walaupun di kalangan kita kata B40 lah, B40, M40 yang dengan Nabi pada awal-awal itu. Dia T20 itu semua dia pegang-pegang lagi tu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka mereka belum lagi dengan Nabi pada ketika itu. Abu Sufyan dia hujung-hujung, dia hujung-hujung. Jadi kita lihat, lepas ada kekuatan 3 tahun, barulah Nabi isytiharkan dakwah secara terang-terangan dan mendapat tentangan yang hebat. Selama 10 tahun, dahsyat tuan. Bagaimana kita lihat Nabi dan juga para sahabat diseksa, diusir, bahkan hampir-hampir nak dibunuh. Ada yang dibunuh, seperti mana keluarga Ammar bin Yasir dibunuh. Wanita yang pertama syahid, syuhada yang pertama iaitu Sumayyah, ibu kepada Ammar, isteri kepada Yasir. Disula. Sebab apa tuan? Sebab tak nak menggunakan agama nenek moyang mereka. Nauzubillah. Jadi ramai di kalangan para sahabat pada awal itu diseksa, harta ada yang terbunuh. Syahid. Jadi tuan-tuan, demikianlah fasa yang pertama dakwah Nabi di Mekah. Nabi dalam keadaan lemah dan tidak ada kuasa. Dan musuh-musuh Islam juga, kafir musyrikin Mekah pada ketika itu, dia cuba sedaya upaya untuk Nabi tinggalkan gerakan dakwah ini. Walaupun dia tahu mereka ni mengetahui Nabi ni adalah orang yang benar. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, gelaran Muhammad Al-Amin itu diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebab pun percaya mereka Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang sangat boleh dipercaya. Tapi bila Nabi bercakap tentang agama, tentang akidah, walaupun dia tahu itu kebenaran, mereka tetap menolak dengan berbagai alasan, tetapi alasan-alasan untuk kepentingan dunia. Sebab mereka semakin banyak kejahatan yang berlaku, semakin banyak sistem-sistem yang korup itu, mereka mendapat keuntungan.
jual berhala, tindas menindas, dan jual senjata. Bila ada orang bergaduh berperang, dia kan jual senjata. Macam ni juga aku tengok US, USA. Dia suka dia akan melaga-lagakan negara-negara ni sebab apa? Dia nak hantar, dia nak jual senjata. Mereka keluar senjata berat. Jadi kalau tak ada peperangan, dia tak masuk. Kadang-kadang dia boleh untung dua pihak. Sini pun dia supply senjata, sini pun dia supply senjata. Ini perangai, perangai di mana zaman-zaman dahulu lagi. Jadi di atas kejahilan, di atas kebencanaan itu mereka mendapat keuntungan. Tapi bila datang Islam membawa kebenaran ini, orang jadi baik. Bila jadi baik, dia tak boleh masuk. Dia tak nak masuk, tak ada keuntungan-keuntungan di Nabi. Jadi mereka menolak. Sehingga mereka pernah ditawarkan 3 tawaran besar kepada Nabi. Apa dia, kalau Nabi nak jadi orang yang paling kaya, kami boleh kumpulkan harta untuk Nabi. Jadi Nabi tinggalkan dakwah, syaratnya Nabi tinggalkan kerja dakwah. Sedangkan Nabi buat kerja dakwah itu bukan sebab Nabi nak jadi kaya. Nabi tolak. Kalau Nabi nak wanita yang paling cantik, kami akan carikan wanita yang paling cantik di Jazirah Arab itu untuk Nabi jadikan isteri, dengan syarat Nabi tinggalkan kerja dakwah. Dan itu bukan matlamat Nabi. Nabi berdakwah bukan nak jadi isteri cantik. Kalau Nabi nak jadi pemimpin, nak jadi raja pun kamu boleh nanti, tapi Nabi kena tinggalkan kerja dakwah. Itu juga bukan matlamat Nabi. Jadi Nabi tolak ketiga-tiga tawaran tersebut. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ni tak ada idea lagi macam mana nak hentikan dakwah. Sampailah ke puncak ni tuan-tuan, mereka merancang untuk apa? Untuk membunuh. Dengan apa? Dengan idea daripada siapa? Iblis yang berjaya masuk dalam musyarat. Ini yang penjahat Abu Lahab ni, dia bagi idea bunuh. Bunuh pun bayar kat dia kata. Sebab tu bunuh ni orang Arab jahiliah ni, mereka ni asobiah ni kuat. Kalau bunuh ni, kalau kita bunuh seorang, semua kabilah dia akan berlaku perang saudara. Jadi dicadangkan setiap kabilah itu menghantar seorang pemuda tahan basah. Itu yang paling hebat lah. Untuk masing-masing ramai-ramai bunuh. Jadi kalau semua kabilah bunuh, jadi Bani Hashim ni tak mampu nak balas dendam kepada semua. Itu idea dia. Sampailah ke puncak ni tuan-tuan. Kalau Nabi tak hijrah pada malam tersebut, memang dia akan bunuh. Jadi Allah Ta'ala pun bagi tahu dah, Nabi Jibril AS sampaikan wahyu, inilah perancangan jahat. Sampai ketika itu maksimum dah, dia punya perancangan ingin membunuh Nabi, menghapuskan Nabi. Dan Nabi ni seorang yang sangat bijaksana, penuh dengan strategi dan perancangan. Jadi pertama sekali Nabi minta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat dia, katil itu untuk mengkaburi dia. Jadi kalau dia tengok Nabi dah ada, dia akan cari lah. Jadi Sayyidina Ali tidur pada waktu malam untuk menggantikan Nabi SAW. Waktu pada ketika itu Sayyidina Ali masih lagi kanak-kanak tuan-tuan. Tapi dia sanggup mengambil risiko apa? Risiko mati, kena bunuh. Jadi dia telah menggantikan pada malam itu. Sampailah kesiangan esok itu, barulah dia sedar Nabi sebenarnya dah tak ada daripada malam tadi. Jadi Nabi dah menggorak perjalanan itu daripada malam itu. Dan Nabi bukan terus berjalan ke Madinah. Bijaksana Nabi lagi apa dia? Nabi kalau ikut peta tuan-tuan, Madinah dibelah atas utara. Nabi tak pergi utara, Nabi pergi selatan. Nabi pergi bersembunyi di Gua Thur 3 hari tuan. Untuk apa? Untuk hilangkan jejak. 3 hari cari tak jumpa tuan, laluan pun tak jejak. Kemudian lepas benda tu barulah Nabi keluar. Lepas 3 hari dah reda dah. Orang cari tak jumpa, cari tak jumpa. Kemudian Nabi menggunakan perkhidmatan seorang pakar jalan padang pasir, iaitu Abdullah bin Uraiqis, seorang musyrikin, orang kafir tuan, bukan Islam. Tapi Nabi percaya, mesti kita kena kenal pasti di kalangan orang bukan Islam, tapi dia boleh dipercayai. Kita boleh menggunakan perkhidmatan, tak ada masalah. Nabi dah tunjukkan di kalangan orang kafir ini bukan super jahat. Yang ada kafir zimmi, kafir mu'ahad, mustakmal, kemudian ada kafir harbi. Harbi ini dia yang kita wajib perangi. Satu jenis kafir saja yang memerangi kita dan kita memerangi dia. Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana strategi Nabi. Nabi rancang dengan licik, sehingga Nabi berjaya lepas daripada kepungan. Kalau ikut dalam ada 10 atau 15 orang pemuda yang kepung rumah Nabi. Dengan bantuan Allah Ta'ala, dengan wahyu Allah Ta'ala, dengan mukjizat, Nabi baca waja'alna min baini aydihim
saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dan Nabi pun campakkan pasir. Ini ayat itu apa? Menentau kan? Bukan menentau apa? Pukau. Jadi ini yang Nabi buat. Kemudian mereka pun terlena dan tak sedar. Sampailah ke pagi. Kadang-kadang orang guna ni, pencuri guna ni untuk pukau tuan rumah. Tak tahu dah dia baca ayat ketiga atau ayat lain tu kan. Tapi memang ada ilmu pukau. Ilmu pukau ni mungkin sihir, menyebabkan orang tidak sedar digunakan. Tapi yang ini rupiah daripada Al-Quran dengan bantuan Allah Ta'ala. Maka Nabi Hudayr keluar dan bersembunyi selama 3 hari dalam 2 usur bersama dengan Abu Bakar. Dan 3 hari itulah anaknya Asma berpulang adik bawa makanan dengan dibawa kambing-kambing itu untuk menghilangkan jejak perjalanan kaki dia. Ini orang tak tahu. Itu kebijaksanaan dan juga strateginya mereka mengelakkan diri daripada dikesan oleh musuh. Kemudian laluan Nabi bergerak dibawa oleh Abdullah bin Uraiqi ini dia bukan laluan biasa. Dipilih laluan pantai, lalu di tepi pantai Laut Merah. Dan laluan ini jarang orang lalu. Jadi dia selamat. Walaupun hampir Nabi itu dijumpai sebab ada yang ternampak. Bila sampai satu tempat, satu kawasan tu ada yang ternampak. Sebab apa? Bila mana Nabi ni terlepas pada malam tersebut, orang kafir Quraisy pembesar ni dia tawarkan siapa boleh tangkap Nabi dengan Abu Bakar hidup atau mati 100 ekor unta. Kalau hari tadi unta bertuan 100 biji Ferrari merah macam ni tak? Boleh tak? Kalau kuda tu mungkin hari ni kita kata macam Mercedes BMW lah. Kalau unta ni dia ibarat, kalau yang ditambahkan 100 unta merah. Unta merah ni unta yang mahal nilai. Jadi ramailah yang mencari Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar ni untuk mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi bila mana seorang lelaki macam ternampak dalam ke pantai itu ada kelibat macam Nabi berapa orang. Ada riwayat kata 3 orang, ada riwayat kata 4 orang hijrah Nabi. Maksudnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqi. Ada pendapat yang kata tempat tu pembantu Sayyidina Abu Bakar semua. Di bawah dia ada 4 orang. Jadi nampak, ada yang nampak. Jadi seorang lelaki yang bernama Suraqah bin Malik. Jadi dia seorang jagoan, seorang lelaki yang hebat. Jadi bila mana dia dengar lelaki itu kata dia nampak, seolah-olah nampak kelibat Nabi dan juga sahabat-sahabat menuju jalan ke pantai, dia pun dengan cepat menafikan. Dia kata bukan aku dengar tapi lalu bukan. Sebab apa dia menafikan tuan? Sebab dia nak pergi tangkap Nabi, dia nak makan seorang-seorang. Dia kata kalau aku pergi ramai-ramai, 100 ekor tu dia kena bagi ramai-ramai. Ini pun tamak tuan, nak makan seorang-seorang. Tapi dia memang hebat lah, sebab seorang nak tangkap 4 orang tuan. Bukan jarang-jarang lah. Sebab dia rasa dia mampu. Lalu dia pun balik rumah, orang tak nampak tuan, dia pun pacu kuda dia. Pacu kuda dia kejar Nabi dan dia nampak Nabi. Kemudian sebelum sampai ke Nabi tuan, kuda dia jatuh. Terpelosok kakinya jatuh di padang pasir. Kali yang pertama. Kemudian datang lagi, bangkit lagi. Kemudian kali yang kedua terpelosok lagi, jatuh lagi. Kali yang ketiga lagi terpelanting, jatuh lagi. Nak dekat Nabi lagi terpelanting. Kemudian dia nampak ada debu-debu daripada padang pasir itu yang kita nampak macam dia menutup Nabi. Kemudian kita sedar, dia sedar yang mana lelaki ini bukan lelaki biasa. Akhirnya dia pun tamatkan, dia pun tak jadi nak tangkap Nabi. Dia panggil ke Nabi, lalu Nabi pergi. Barulah dia boleh mengambil Nabi sebab dia dah tukar niat dah. Dia niat tak nak tangkap Nabi sebab 3 kali kita terosok. Kemudian dia nampak sesuatu benda yang ajaib, benda yang lain daripada yang lain. Lalu dia pun panggil Nabi, berbicara dengan Nabi. Akhirnya ketika itulah Nabi menawarkan kalau dia biarkan Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar rombongan itu dan tak bagi tahu kepada kafir Quraisy. Nabi kata, Nabi tawarkan pelang mahkota kebesaran Raja Parsi yang akan diberikan kepada dia. Bayangkan tuan, ketika itu Nabi ini sedang kejar musuh, kekuatan yang lemah, negara yang tak ada, tiba-tiba kata mahkota Raja Parsi tuan. Ibarat kita kata hari ini ada mahkota kerajaan China. Saya nak bagi kat kamu. Padahal kita kerajaan pun tak ada tuan. Tapi itulah janji Nabi kepada Suraqah bin Malik. Dan akhirnya
setelah 18 tahun peristiwa itu tuan-tuan. Lepas apa? Lepas Nabi wafat, kemudian negara diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar, wafat pula, kemudian Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar faksi jatuh di tangan kerajaan Islam lepas 18 tahun. Waktu itulah bahawa Sayyidina Umar ingat kembali ucapan Nabi itu, hadis Nabi itu. Lalu bila dah dapat gelang kebesaran, mahkota kebesaran, yang lepas itu diberikan kepada Suraqah bin Malik. Dan Suraqah bin Malik itu telah memeluk agama Islam. Subhanallah, ini satu mukjizat. Vision Nabi itu tinggi tuan-tuan. Dia baru nak berhijrah, nak bina satu kekuatan. Vision Nabi nak jatuhkan Rom dan Parsi. Kalau hari ini kita kata US dengan China, vision kita nak jatuhkan kuasa dunia pada ketika itu. Tinggi vision Nabi SAW. Jadi seorang yang bermotivasi tinggi. Kemudian Suraqah pun lepaskan Nabi dan dia beritahu Nabi tak ada kat sini. Bila jumpa dengan satu rombongan cari Nabi, dia kata aku dah ada sini, Nabi tak ada lah. So dia pun menyembunyikan perjalanan Nabi itu. Dan akhirnya dia mendapat janji Nabi di mana yang ditawarkan itu. Inilah antara kehebatan bagi Nabi dalam dia negotiation dengan lelaki tadi tu, Suraqah bin Malik. Dan begitulah perjalanan Nabi sampailah diceritakan dalam sirah selama 12 hari. Nabi mula berjalan pada 1 Rabiul Awal sampai ke Madinah. Yasrib pada ketika itu pada 12 Rabiul Awal, birthday Nabi. Genap birthday Nabi 12 Rabiul Awal, Nabi sampai di Madinah. Sebelum sempat Nabi duduk beberapa hari di Quba. Di Quba tu apa yang Nabi buat? Nabi membina masjid. Masjid yang pertama dalam sejarah. Yang mana Nabi tak dapat lakukan pembinaan masjid itu di Mekah dahulu. Sebab apa? Nabi tidak ada kekuasaan. Jadi Nabi ni dijemput, kita lihat Nabi ni sebab tujuan Nabi hijrah ni yang pertama ialah perintah Allah Ta'ala. Nabi tak akan buat sesuatu itu ikut akal dia sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Firman Allah Ta'ala, Nabi ni tidak akan berkata-kata sesuatu dengan menggunakan hawa nafsu, melainkan semuanya daripada wahyu Allah Ta'ala. Sama ada wahyu secara langsung ataupun melalui bantahan Jibril alaihi salam. Secara langsung ni Allah bagi ilham ataupun wahyu dalam mimpi. Itu secara langsung. Jadi perintah Allah Ta'ala untuk Nabi hijrah. Sebab tu hijrah ni sebenarnya dah kali yang ketiga. Hijrah ke Madinah ni hijrah kali yang ketiga. Kali yang pertama ke Habsyah. Kali yang kedua ke Habsyah. Kemudian kali yang ketiga barulah ke Yasrib ini. Jadi inilah sebab tu hijrah, sebab nak menyelamatkan umat Islam daripada ditindas, dizalimi. Kemudian supaya ada platform untuk menyebarkan dakwah. Sebab mereka telah dihalang, disekat, bahkan sampai satu tahap seluruh keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib telah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah selama 3 tahun. Di hujung-hujung perjalanan Nabi sebelum hijrah tu, 3 tahun yang terakhir tu tuan-tuan telah diboikot semua keluarga Nabi. Yang Islam ke, yang tak Islam ke diboikot. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Arab ni dia kuat kabilah. Dia akan pertahankan kabilahnya, kecuali Abu Lahab lah. Walaupun Nabi itu anak saudara dia sendiri, dia tak pertahankan. Dia seorang ni yang spoil dalam keluarga ni. Tapi yang lain semua dipertahankan, walaupun dia bukan satu agama seperti mana Abu Talib sendiri, pakcik dia itu walaupun tidak Islam tapi dia pertahankan. Demikianlah kekuatan orang Arab yang jadi kabilah dia begitu saja. Jadi dua kabilah, dua Bani Muttalib dan juga Bani Hashim, keluarga Nabi ini diboikot. Tak dibenarkan sebarang kabilah lain berurusan dengan mereka. Tak boleh berjual beli dengan mereka. Tak boleh nikah kahwin dengan keluarga mereka. Tak boleh putus kerja tuan. Dikatakan sampai mereka ni kelaparan makan untuk kering. Begitu sekali susah sampai demikian mereka telah diperlakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu antara sebab hijrah Nabi. Kemudian Nabi juga berjaya mencari satu lagi tempat yang strategik untuk mengembangkan Islam, iaitu Yasrib. Sebab Nabi telah melakukan 2 perjanjian dengan orang-orang daripada Yasrib di kalangan Aus dan juga Khazraj. Mereka juga sebenarnya mencari kepimpinan baru. Mereka tak ada leader. Bahkan mereka hidup berpecah belah antara Aus dan Khazraj. Ada riwayat mengatakan mereka ni hidup beratus tahun berselisih, perang saudara di kalangan mereka. Jadi mereka dah bosan hidup Dan kalau kita lihat kenapa mereka boleh bergaduh begitu, sebab yang melanda-landakan ialah orang-orang Yahudi. Yahudi ni memang waktu
awal-awal dulu dipenuhi dengan Yasrib itu dipenuhi dengan ramai orang Yahudi. Sebab berdasarkan kitab Taurat, mereka dapat mengenal pasti tempat Yasrib itulah akan datangnya Nabi akhir zaman. Mereka menunggu-nunggu tu ramai orang Yahudi daripada Palestin berhimpun di Yasrib, di Madinah. Untuk apa? Untuk menunggu kehadiran Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab itu. Tapi ternyata bila mana Nabi akhir zaman itu bukan daripada bangsa mereka Yahudi, bukan daripada Bani Israel, ramai di kalangan mereka yang menolak. Walaupun dia tahu itu hakikat kebenaran. Walaupun kita kata ada sebahagian orang Yahudi masih lagi beriman, seperti mana Abdullah bin Salam, ini sahabat Nabi. Dia pendeta ahli kitab Yahudi dan dia bukan munafik. Ini betul-betul iman. Dia antara orang Yahudi yang betul-betul beriman dengan baginda Nabi Muhammad. Sebab apa? Dia mengakui itulah yang disebutkan dalam kitab mereka. Ada juga hari ini pun ada juga Yahudi yang Islam. Ada kalau kita lihat dalam, atau tak ingat lagi dalam peristiwa di Afghanistan tuan-tuan, seorang wartawan Yahudi Mariam Jamilah masuk Islam. Dan dia orang Yahudi yang Muslim. Tapi majoriti di kalangan mereka ni yang buat perangai Bani Israel Yahudi. Jadi kita lihat mereka ni suka memecah belahkan manusia. Aus dan Hazan ni juga adalah mangsa Yahudi. Sehingga mereka ni sering dibelah-belahkan. Jadi bila datang Nabi menyatukan umat manusia, menyatukan Aus dan Hazraj yang telah bertelagah lama ratusan tahun dan dinamakan itu sebagai golongan Ansar. Disatukan Aus dan Hazraj menjadi golongan Ansar, kemudian disatukan lagi antara Ansar dan Muhajirin menjadi umat Islam Madinah. Jadi penyatu paduan. Yang pertama tadi Nabi bina masjid di Kubah, kemudian sampai di Madinah, di Yasrib, Nabi bina Masjid Nabawi pula. Kemudian diubah nama menjadi Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Jadi kita lihat itu ada dua asas yang Nabi buat. Pertama, pembinaan masjid sebagai apa tuan-tuan? Sebagai pusat kegiatan umat Islam. Di situlah nak mentadbiyah umat Islam. Jadi kita nampak apa yang Nabi tunjukkan ini, sepatutnya kita ambil pelajaran. Baik, kita nak mengorak langkah, mulakan turning point, titik permulaan mencapai kejayaan. Tak nak tuan-tuan, dia mesti bermula daripada masjid. Fungsi masjid itu kita kena maksimumkan, mengimarahkan masjid dengan program-program dan menjadikan solat Jumaat itu adalah satu program yang utama dalam masyarakat. Sebab tuan-tuan, inilah yang menjadi hubungan yang paling utama kita dengan Allah Ta'ala. As-salatu lima uddin. Solat itu yang agama. Man aqama as-salat faqad aqama ad-din. Wa man hadath wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Siapa yang dirikan solat, dia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan solat, dia telah meruntuhkan agama. Jadi kita lihat statistik di Malaysia tuan-tuan, berdasarkan kajian-kajian akademik, 80% umat Islam di Malaysia yang tak solat. Juga tuan-tuan, 80% umat Islam di Malaysia yang meruntuhkan agama Islam. Cara tuan-tuan, kita nak salahkan orang kafir, kita nak salahkan Yahudi, kita sendiri umat Islam. Sebab kita mungkin kita semualah tidak berjaya untuk ambil bahagian masing-masing untuk kita mengajar. Khususnya umat Islam ni generasi muda lah kita nampak. Mana-mana masjid surau kita nampak generasi muda ni sangat minima. Bukan tak ada sangat minima. Itu yang kita perlu tingkatkan dan tuan, bagaimana cara untuk kita fikirkan gantung kepada semua ahli karya dan juga ahli evaluasi. Itu yang pertama, asas yang pertama, Nabi bina masjid, Nabi satukan umat. Dan yang ketiganya yang tuan-tuan melihat dalam sejarah Nabi jadikan perjanjian. Nabi ikat. Sebab apa? Di Madinah kita sebut tadi, yang antara yang majoriti ni orang Yahudi. Antara yang majoriti adalah orang Yahudi. Mereka conquer, mereka kuasai ekonomi di sana. Mereka kuasai pentadbiran di sana. Dan hampir-hampir Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni seorang Yahudi. Hampir-hampir dia ni dilantik menjadi ketua bagi orang-orang di Madinah. Tapi kena cantas dengan Nabi. Itu dia marah sangat dengan Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, kalau Nabi tak hijrah daripada Mekah ke Madinah, dia yang akan naik. Tapi bila Nabi dijemput, jadi dia telah diabaikan.
bukan dari kebencian. Ini kita kata kepada bapa munafik di Madinah itu kan, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kat mana dia berumur Islam bukan. Dia semayang kat belakang Nabi. Semayangnya di belakang Nabi, tapi dia dah kepada bapa munafik. Dia dendam kesumat dengan Nabi disebabkan benda tu. Nabi ni bagi dia lah telah kita kata telah sailang dia, istilah udara sekarang sailang dia. Tidak dia menjadi ketua. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi ikat semua orang kafir, termasuklah orang-orang Yahudi di Madinah itu dengan perjanjian piagam Madinah. Ini bijaksana Nabi. Bila Nabi dah dilantik sebagai ketua, Nabi memiliki kuasa, bahkan Nabi adalah ketua nombor 1. Jadi Nabi ikat semua penduduk kota Madinah, yang Islam, yang kafir, ahli kitab, ataupun penyembah berhala, ikat dengan perjanjian piagam Madinah. Kalau kita hari ini sebut perlembagaan negara lah, perlembagaan negara. Jadi diikat, maksudnya masing-masing dia kena menunjukkan taat setia kepada negara. Jadi negara akan menjaga keselamatan mereka, tapi mereka juga kena menunjukkan ketaatan setia kepada negara Madinah. Jadi Nabi dah ikat supaya apa tuan-tuan? Supaya dapat mentadbir negara dengan keadaan stabil dan kukuh. Penting. Daripada situlah Nabi boleh menerapkan syiar agama Allah Ta'ala ini dengan berbagai hukum fiqh. Hukum syariat Allah Ta'ala boleh dilaksanakan dengan kekuatan dan kestabilan negara Islam yang tetap. Jadi kita nampak ini antara kepentingan kenapa Nabi hijrah itulah untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menyelamatkan umat Islam daripada terus terseksa, untuk mencari satu tempat, satu wadah yang baru untuk dakwah yang lebih luas, dan untuk menerapkan sistem-sistem perundangan dan juga syariat Islam. Jadi hijrah Nabi itu adalah survival kuasa. Antara survival kuasa politik Islam. Untuk Nabi menjadi suatu kerajaan yang berdaulat. Daripada situlah dia ditolak rakyat Islam itulah selepas 8 tahun. Lepas 8 tahun Nabi hijrah, Nabi berjaya menguasai Mekah balik. Tempat Nabi diusir dulu. Peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah pada tahun dapat hijrah. 8 tahun kedua habis dapat balik Mekah. Inilah kekuatan yang Nabi berjaya bina daripada umat Islam, daripada asal-asal yang kita sebut tadi. Sebab tadi pembinaan masjid, kemudian penyampaian ummah. Ini penting tuan-tuan. Sebab apa? Memang kita kata apa nama ni, Pepatah Melayu menyebut bersatu, teguh, bercerai tuan-tuan. Bercerai kahwin lain, tempat lain tuan-tuan. Bercerai roboh tuan-tuan. Jadi kenapa bersatu dia akan mendapatkan kekuatan. Dan bila berpecah, bercerai dia akan menunjukkan kelemahan dia dan musuh akan menguasai kita. Jadi inilah konsep yang digunakan oleh Nabi, dan konsep ini juga digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan Islam. Bagaimana kita lihat kerajaan tanah Melayu dulu jatuh disebabkan konsep ini, pecah perintah. Pecah dan perintah. Bagaimana khilafah Islam yang terakhir, khilafah Osmaniyah di Turki, dijatuhkan juga dengan konsep yang sama, pecah perintah. Dipecah belahkan antara umat Islam ikut bangsa. Dihasut British hasut orang Arab untuk keluar isytiharkan merdeka daripada Turki Osmaniyah. Tapi mereka ikut, akhirnya berpecahlah. Dan berakhirlah khilafat umat Islam yang terakhir. Jadi tuan-tuan, demikianlah kekuatan umat Islam bersatu teguh. Jadi inilah yang Nabi buatkan. Bahkan Allah Ta'ala sendiri berfirman, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu keseluruhannya dengan tali Allah Ta'ala. Satu baju berpegang teguh dengan tali Allah Ta'ala, iaitu agama Allah Ta'ala, dan jangan kamu berpecah. Ini adalah satu perintah untuk kita bersatu padu untuk mendapatkan kekuatan. Dan kalau kita berpecah belah, walaupun kita ni ramai, majoriti, contohnya kita kat Malaysia lah depan, Melayu ni ramai majoriti, tapi bila kita berpecah belah, kita mana kita lihat hari ni, ekonomi dikuasai, politik pun mereka kontrol. Mereka ni macam kita ni hanya buat contoh, dia menggerakkan. Jadi ibaratnya itu juga. Sebab apa? Perpecahan di kalangan umat Islam. Dan mereka mengkaji. Itulah kekuatan dia, dan kita perlu berjauhkan mereka dengan kekuatan. Benda yang mudah tuan. Bila ada, kita tahu kaedah-kaedah yang boleh melemahkan kita, jadi cari nak melemahkannya, jauhkan dia daripada kekuatan. Kekuatan umat Islam juga Al-Quran. Jauhkan umat Islam dari Al-Quran.
Perbuatan Islam ialah masjid, fungsi masjid itu jauhkan umat Islam daripada fungsi masjid. Perbuatan umat Islam ialah satu padu, jauhkan mereka daripada satu padu. Perbuatan umat Islam apa dia? Perundangan, sistem undangan, jauhkan mereka daripada sistem undangan. Jadi undang-undang yang menguasai kita, yang mendominasi kita ialah undang-undang sivil, yang lebih kuat daripada undang-undang syariah. Jadi payah kita terikat, walaupun kita ramai, kita majoriti, tapi ibarat menumpuk di tepi datang. Itu yang istilah. Ini kekuatan-kekuatan yang perlu kita ambil daripada pengajaran yang ditujukan daripada peristiwa hijrah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita nampak Nabi berjaya menyelesaikan beberapa masalah daripada peristiwa hijrah. Masalah di Yasrib sendiri, perpecahan di kalangan umat manusia antara Aus dan Khazraj. Bila Nabi hijrah, masalah mereka pun selesai, masalah umat Islam pun selesai. Yang mana Islam telah ditindas, Islam tidak diberikan peluang untuk berdakwah. Akhirnya semua itu telah diselesaikan. Bahkan daripada peristiwa hijrah ni lah menjadi titik tolak berkembangnya agama Islam. Sampailah 2/3 dunia dahulu pernah dikuasai oleh kerajaan Islam. Selama berapa lama tuan-tuan? Baru dia jatuh 1924. Kejatuhan khilafah Islam yang terakhir 1924. Tak sampai 1 tahun, 98 tahun. Kan kita tahun 2022. Jatuh khilafah 1924. Tak sampai 100 tahun. Jatuh daripada 1400 tahun. Lebih kurang dalam 1300 tahun. Tak ada kalau itu dalam sejarah tuan, tidak ada mana-mana kerajaan yang bertahan sampai 1300 tahun. Jadi kemarin Islam yang antara kemarin dunia yang hebat. Dan Nabi telah buktikan dia dengan asas-asas yang Nabi tunjukkan. Dan kita hari ini telah jatuh. Dan kita nak bangkit balik, kita gunakan asas yang sama. Asas yang Nabi tunjukkan tadi itu. Fungsi masjid kita maksimumkan. Kemudian kepaduan umat Islam. Kemudian apa lagi tadi? Yang ketiga, perundangan. Dari sudut perundangan untuk kita memantapkan, kita menguasainya. Sebab apa? Undangan ini penting untuk kita melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Sebab syariat Allah Ta'ala itu yang boleh melaksanakannya ialah pihak pemerintah, bukan rakyat. Bukan rakyat. Kita nak pastikan pengharaman arak, bukan kita orang awam. Pengharaman judi, pengharaman riba, pengharaman zina. Benda-benda ini semua perlu kepada kuasa. Itu yang Nabi tak dapat buat di Mekah. Nabi tak dapat di Mekah sebab Nabi tidak ada kuasa. Tak boleh nak dakwah, nak syariat apa tak ada. Kecuali solat, itu pun di hujung-hujung. Setahun setengah sebelum Nabi hijrah barulah diturunkan perintah solat. Dan Nabi tak sempat nak buat sembahyang Jumaat, walaupun telah turun perintah solat Jumaat itu di Mekah. Tapi Nabi berjaya sembahyang Jumaat di Madinah bila Nabi sampai pada awal-awal di Madinah. Walaupun perintah solat itu telah ada di Mekah. Sebab tak boleh nak sembahyang Jumaat pun, sebab tidak ada kuasa. Demikianlah kita nampak bagaimana kepentingan peristiwa hijrah ini kepada survival kuasa Islam yang mudah mendominasi dunia ketika itu sampai Rom dan Parsi pun jatuh dari Islam. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi hebat. Sampai orang Rom ni tak sangka. Daripada padang pasir yang tak ada apa-apa, manusia yang kurang berkemadun, Arab Jahiliyah, nak bandingkan dengan kita lihat kemadun Rom dan Parsi itu hebat. Bagaimana dia jatuh dalam satu peperangan pertama Rom dengan Islam dan tuan dalam peperangan Mu'tah. Itu perang yang pertama, perang Mu'tah. Lawan cara tuan Rom dengan 200,000 tentera yang lengkap dengan dia punya peralatan perang. Dia tentera yang berkemadun tinggi berhadapan dengan 3,000 tentera umat Islam. Tak masuk akal tuan. Berapa nisbah dia tuan? 3,000 lawan yang 200,000. Seorang dia kena lawan dengan 66 orang. Ini kalah kita pilih tuan. Kalah kita kami tuan. Seorang dia kena lawan dengan 66 orang. Tapi peperangan ini berakhir dengan, ada riwayat mengatakan berakhir dengan draw, seri. Ada mengatakan menang pada umat Islam. Yang penting Islam tak kalah. Tak boleh nak mengalahkan. Dia mula juga 100,000 berhadapan dengan 3,000. Tak boleh hantar lagi 100,000. Tak boleh betul. Subhanallah, kekuatan umat Islam di mana kita berpegang teguh dengan tadi Allah Ta'ala ini. Allah yang akan bantu, Allah yang akan beri kekuatan dan Allah campakkan rasa nurut musuh kepada umat Islam. Tapi hari ini bila mana kita meninggalkan kemuliaan kita Islam,
Seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Umar dalam satu kata-katanya yang masyhur. Nahnu a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah Taala muliakan kita dengan Islam. Kita bukan mulia dengan bangsa kita Melayu dah. Kita mulia dengan agama kita Islam. Jadi kata Sayyidina Umar, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada yang Allah Taala berikan dia yaitu Islam, maka Allah Taala akan campak dia dalam kehinaan. Ini yang kita nampak tuan. Mana-mana umat manusia dapat Islam, dia tidak amalkan Islam. Dia dapat nikmat yang paling mahal tuan. Iaitu anak pun di syurga tapi dia dibuang. Dia memang orang yang kita kata yang tidak bijak. Dia telah membuang keuntungan dunia dan juga akhirat. Maka Allah akan campak dia dalam keadaan hina. Di dunia dia hina, akhirat dia lagi hina dalam neraka Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita kena berbangga dengan Islam kita, bahkan kita kena mempertahankan, kita mempertahankan agama Allah Ta'ala yang kita cintai ini. Untuk apa tuan-tuan? Untuk keselamatan kita di dunia dan juga akhirat. Jadi untuk pengajaran daripada peristiwa hijrah ini tuan-tuan, yang perlu kita ambil untuk diri kita sendiri ialah walaupun Nabi sebut dalam hadis tidak ada lagi hijrah selepas peristiwa Fathul Makkah. Yang ada ialah jihad dan juga niat. Maksudnya apa tuan-tuan? Ulama dalam menafsirkan hadis ini, dia kata jihad yang khusus daripada Mekah ke Madinah memang tak ada lagi dah. Tidak ada kewajipan. Sebab hukum hijrah itu adalah wajib. Dan siapa tidak berhijrah dia berdosa besar zaman tersebut. Sampailah Fathul Makkah, habis kewajipan itu. Lepas benda itu tuan-tuan, ulama banyak mengambil iktibar daripada hadis itu. Mana-mana umat Islam yang tinggal di negara kufar, negara kafir, sehingga dia tak mampu untuk melaksanakan syariat Allah Ta'ala, dia juga wajib berhijrah ke satu tempat yang dia boleh laksanakan syariat Allah Ta'ala. Itu kalau negara kafir. Tapi hari ini mungkin tak banyak lah, macam di Guangzhou, bukan di Guangzhou, di mana? Uyghur, di China tu yang tempat umat Islam diseksa tu. Uyghur bayar sikit sebut Guangzhou lain Guangzhou ni di tempat ramai umat Islam di China. Jadi kalau tempat itu dia tak boleh nak laksana Islam, seperti mana Nabi berada di Mekah, dia kena pindah, dia kena hijrah, cari tempat yang boleh dilaksanakan perintah Allah Ta'ala. Tapi kata Imam Al-Mawardi, kalau seseorang Islam itu tinggal di negara kafir dan dia tidak dihalang untuk melaksanakan Islam, afdal untuk dia tinggal di situ. Untuk apa? Untuk dia berdakwah, kepada orang Islam di sana, supaya dia dapat menyebarkan Islam di sana. Jadi ada dua hukum yang ulama keluarkan pada hadis itu, yang khususnya peristiwa Mekah ke Madinah tu. Yang itu memang tidak ada lagi kewajipan. Jadi orang Mekah tak boleh lagi hijrah ke Madinah. Tapi dikiaskan mana-mana negara, bila mana kita ni dihalang daripada melaksanakan perintah Allah Ta'ala, kita kena hijrah. Kita kena cari satu tempat yang lain supaya kita mampu melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan demikianlah seperti mana yang Nabi sebut. Bahkan Allah Ta'ala sendiri telah berfirman di dalam Al-Quran, yang mana dalam surah An-Nisa ayat 100, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang berhijrah, yang berhijrah ni maksudnya dia berubah daripada satu yang tidak baik kepada yang baik. Siapa yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala, nescaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sempat ke tempat yang dituju itu, maka sesungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kata Allah Ta'ala, siapa yang hijrah di jalan Allah Ta'ala ini, nescaya kita akan dapati muka bumi Allah Ta'ala ni adalah tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan kita risau, jangan kita limbang, aku kat sini dah selesa dah, nak hijrah tak nak. Kadang ada masalah. Masalah kita tidak berada di zon selesa, walaupun dengan benda-benda yang negatif, benda yang buka kita nak bertukar. Sebab apa? Kita nak mula di sini. Ini satu kerugian. Bahkan Allah Ta'ala sebut, bila kita hijrah ke Allah Ta'ala, kita akan dapati muka bumi Allah Ta'ala ni sangat luas, dan rezeki Allah Ta'ala juga melimpah ruah di tempat-tempat lain. Jadi kita boleh hijrah untuk dapatkan kebaikan tersebut. Dan lagi kata Allah Ta'ala, bagi siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk hijrah, berubah kepada Allah dan juga Rasul, kalau dia mati tak sampai tempat dia tuju itu, tetap pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Ini diambil juga kisah 100 orang yang dibunuh. Seseorang yang telah bunuh 99 orang, kemudian ditanya kepada seorang ahli ibadah, macam mana dosa aku dah banyak, boleh tak bertaubat? Oh,
banyak sangat ni 99 orang, tak boleh taubat. Sebab banyak kan rasa dia marah dia bunuh, cukup kena 100. Tapi masih lagi ada perasaan nak ubah. Tanya pula orang alim, macam mana? Boleh, tapi dengan syarat kena hijrah, kena keluar daripada terlumpuk ataupun daripada kawasan yang tidak sihat. Sebab persekitaran yang tidak sihat akan mempengaruhi kita. Bahkan Nabi sebut nak cari rumah, nak bina rumah, carilah jiran yang soleh. Jadi kita hari ini nak cari rumah, cari pada kawasan yang susah saja betul, ataupun kawasan yang tinggi nilai dia, ataupun kawasan yang tidak banjir, contohlah. Tapi Nabi beritahu nak cari, nak bina rumah, cari kejiranan yang soleh. Sebab tuan-tuan, kita bukan sekadar nak tinggal, tapi kita nak didik diri kita dan juga ahli keluarga kita, anak-anak kita. Jadi kejiranan yang soleh akan mendidik. Sebab kita tak mampu nak jaga anak-anak kita 24 jam tuan. Dan hari ini walaupun ada CCTV, sekolah-sekolah semua pakai CCTV dia tuan. Jadi budak-budak ni pun dia pandai tuan. Dia tahu mana tempat-tempat yang line clear. Kat situ dah dibuat kemudian maaf, dia buat masalah. Jadi saya mengajar di sekolah tuan, dia dah tahu. Walaupun sekolah agama, kita tahu PM budak-budak ni. Kalau CCTV tu ada 120 lebih CCTV di sekolah. Tak lagan nak cek pun tuan. Guard pun tak lagan nak tengok. Sakit tapi lemah, tempuk nak tengok kan. 120 CCTV, kita nak cek sesuatu memang tak lagan. Jadi macam mana kita nak jaga anak-anak kita tuan? Dia soleh. Kita letakkan tentang solehah, kemudian pastikan dia menjaga solat. Pastikan dia menjaga solat. Sebab kata Allah Ta'ala, apa nama ni, sesungguhnya solat itu, apa nama tu ayatnya, mencegah daripada melakukan kemungkaran. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu sendiri dapat mencegah pelaku dia daripada perkara keji dan munkar. Jadi kita pastikan anak-anak kita ni dia solat dengan sempurna. Mudah-mudahan solat itu dapat mendidik dia. Maksudnya Allah Ta'ala didik dia melalui solat dia. Barulah kita boleh lepaskan dia pergi ke mana saja, insya-Allah dia selamat. Atau orang dulu dipesan anak-anak biasa, pergi mana pun, buat apa pun, jangan tinggal solat. Solat kena jaga. Sebab apa? Dia yang akan menjaga kita. Kita jaga Allah Ta'ala, Allah jaga kita. Ini yang disebut ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Maksudnya kita jaga syariat Allah, kita jaga perintah Allah Ta'ala, Allah akan jaga keselamatan kita, Allah akan jaga keluarga kita, Allah akan jaga segala-galanya untuk kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah antara beberapa pengajaran penting yang perlu kita ambil, bahkan kita realisasikan dalam kehidupan kita. Kita juga kena hijrah daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Bahkan kita semakin hari, semakin detikan masa berlalu, kita ni semakin menghampiri tarikh kematian kita. Walaupun tak tahu bila, seperti mana kata Imam Ahmad dalam Syairnya, kita sedang bergelak ketawa, kita sedang bersonok-sonok dalam keadaan kain kafan kita sedang ditenun. Bukan tuan, kita tahu. Jadi kita buat persediaan, kita buatlah persediaan yang secukupnya, sekadar mana yang kita mampu. Terutamanya kita menjaga agama Allah Ta'ala. Kita berubah, kalau rasa dah baik, kita ubah kepada yang lebih baik. Kalau semayang kita hari ini khusyuk, kita ubah khusyuk yang lebih lagi daripada yang kebiasaan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat manfaat dan juga kebaikan daripada majlis seumpama ini, untuk sama-sama kita refresh balik kita punya perasaan kita kepada baginda Nabi, kepada agama Islam ini, dan kita menyemarakkan rasa kasih dan cinta kita kepada baginda Nabi atas perjuangan dan susah payah Nabi kepada kita. Wallahu a'lam tuan. Kalau ada soalan, kita ada soalan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman yang jelas kepada kita, memberikan taufik dan hidayah, kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk sama-sama beramal dengan ajaran Islam, bahkan menjadi penyokong dan penyokong kepada agama Allah Ta'ala ini untuk terus dimartabatkan di atas bumi, di atas bumi, khusus di Malaysia, insyaAllah. Jadi sekadar tuan-tuan, apa yang baik dari Allah Ta'ala, yang lemah dan kurang itu disebabkan kepada saya. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Nabi salamun